Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpah taufik dan hidayahnya. Allah masih mengizinkan kita dapat bersama-sama pada tengah hari yang barakah ini, tengah hari yang berbahagia ini. Semoga Allah sentiasa memberi manfaat dan barakah. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW pernah bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, baginda mengatakan laisa syai'un akrama Allah taala min ad-du'a. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah kecuali doa, kecuali doa. Jadi antara perbuatan, antara ibadah yang tak boleh dikalahkan kedudukannya sebab terlalu mulia, akram, terlalu mulia, yakni ibadah yang dipanggil doa. Tapi kalau kita melihat hadis ini, masih rasa cuma memikirkan benefit kepada doa. Jadi orang kita ni kadang-kadang kalau tawaran offer tu daripada syariat, daripada Allah, daripada Rasul, orang kita ni tak percaya sangat. Sebab tu tak ada siapa pun kadang-kadang ambil peduli. Ni minta maaf lah. Contoh kalau kita lihat dalam syariat Islam, unfik alaih. Siapa yang infak kepada Allah, jalan Allah, Allah akan menginfak balik kepada dia. Ramai tak orang yang belum-belum pun nak sedekah. Tidak. Seakan-akan kisah itu, riwayat itu, cerita itu macam ya tak ya juga. Tetapi bab doa ini di sini diterangkan di hadis yang lain, Nabi SAW juga pernah bersabda, man lam yas'alallah, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, ghadaballahu alaih, maka Allah akan marah, bahkan Allah akan murka kepadanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, satu sudut Allah bagi drive, Allah motivate kita. Tak ada yang lebih mulia di sisi Allah kecuali doa. Ini untuk drive, motivation. Satu sudut lagi Allah bagi ugutan, ancaman. Jelas Kalau ada orang yang tidak meminta kepadaku, maka aku akan marah padanya. Jadi kalau perempuan, tuan-tuan tak nak dapat keutamaan doa ni adalah sesuatu yang paling mulia, minimum kita jangan sampai dimurkai Allah. Dan kalau kita lihat dalam hadis yang lain, di sini diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak berdoa digelar sombong. Orang yang tidak berdoa, Allah menganggap dia sombong. Dan kata Allah Azza wa Jalla, sombong itu hanyalah pakaian Allah. Maksudnya, kata Allah Azza wa Jalla, sombong itu pakaianku. Siapa yang memakainya di dunia, di bumi, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka, atau sebahagian kata dia tidak akan masuk syurga. Jadi istilahnya tu, kalau orang tu tak berdoa, tadi hukumnya apa tuan-tuan? Assalamualaikum. Kelas dah start dah ni. Apa tadi? Sombong. Dan sombong setakat sombong je ke? Tak, dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Okey, berarti hari ni kita dah bincang 3 hadis. Satu, ibadah yang paling mulia adalah doa. Tak ada ibadah yang boleh challenge ibadah ni. Kejap lagi kita cuba bincang. Yang kedua, orang yang tak berdoa, Allah murka kepada dia. Okey. Yang ketiga, orang yang tak berdoa dihukumi sombong. Rasa-rasa dah faham kan maksud doa? Pertanyaan saya, apakah semua yang sedang kita inginkan, apakah semua yang kita takutkan sudah kita mohon doa pada Allah?
Faham maksud kami? Tuan-tuan ada keinginan tak sekarang? Nak gaji, nak bonus, nak anak elok, isteri, rumah, kerjaya, kesihatan. Ada keinginan tak? Dah didoakan ke belum? InsyaAllah. InsyaAllah ke wallahu a'lam. Maaf saya katakan. Dan kita juga manusia, di satu sudut kita nak sesuatu, tapi satu sudut kita takutkan sesuatu. Setuju tak? Lagi-lagi dah masuk 4 series ni. Banyak tak benda ditakutkan? Tengok ketam je, takut ke happy ni? Dia bawah 40 happy bang. Yang kena GST, gaut sampai tua. Takut tak? Tak ada, maksud saya di sini, kita manusia, ada benda yang kita nak dan ada benda yang kita tak nak. Tak nak miskin, betul? Tak nak sakit, tak nak ditindas. Pertanyaannya, sudahkah semua benda ini kita include, kita masukkan dalam doa? Simple je saya kata. Puan-puan dan tuan-tuan, sebahagian ulama mengatakan, kenapa Allah terlalu murka dengan orang yang tidak berdoa? Kenapa? Sebab orang yang tak berdoa ini termasuk orang yang sombong kepada Allah Azza wa Jalla. Dia rasa dia boleh buat. Bukankah itu kita hari ini, tuan-tuan? Tak pernah minta dengan Allah kebahagiaan, tak pernah minta dengan Allah ketenangan, tak pernah minta dengan Allah rezeki. Maksud saya, kita minta dulu, betul? Umrah dulu, Ramadan dulu. Yang kita harapkan siapa? Kederat kita. Besok bangun pagi pergi kerja dapat duit. Betul? Ya, itu memang ikhtiar kita, tapi permintaan kita pada Allah Azza wa Jalla. Yang ini kadang-kadang kita sebagai manusia harus berhati-hati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulannya fasa 1 ni, cuba tanya diri kita balik. Ada tak benda yang kita risaukan? Dah kita doakan ke belum? Dan Nabi SAW, para ulama pernah menyimpulkan, kata para ulama, kalau seseorang nakkan sesuatu, kalau seseorang mohon terhindar dari sesuatu, faham maksud kami? Tetapi keinginannya nak sesuatu itu, contoh nak rumah, nak kereta, nak apa? Nak benda yang dia nak, kemudian dia nak benda tu terhindar. Tak nak kena buang kerja, tak nak kena musibah, tak nak kena penyakit. Ketika dia nakkan dua benda ni, tapi dua benda ni belum menghantar dia bangun tahajud. Faham maksud kami? Maka orang itu hanyalah main-main dengan keinginannya. Setuju tuan-tuan? Assalamualaikum. Ini semua syahdu ni kenapa ni? Jadi maksud saya di sini, cuba kita tanya pada diri kita balik. Macam mana doa kita? Maaf tuan-tuan, kadang-kadang bila ditanya, orang kita confident jawab, dah doa dah ustaz. Okay? Saya pernah ada satu kursus dulu, saya attend. Satu kursus ni namanya kursus rumah tangga. Tak tahu tuan-tuan dah pernah berumah tangga ke belum, wallahu a'lam lah. Tapi ada namanya kursus rumah tangga. Duk tanya-tanya. Itu kursus rumah tangga, orang yang dah, bukan rumah tangga, kursus parenting. Kalau rumah tangga ni banyak yang bujang, parenting ni nak jadi orang tua kan. Adalah dalam bab tu ada satu soalan. Antara satu soalannya apa? Doa berhubungan suami isteri. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan, bila kita tanya, 95% tak dapat jawab. Ini tuan-tuan ni dah hafal ke belum? Doa hubungan suami isteri. Assalamualaikum. Ni bujang semua ke apa ni? Maksud saya, bukan saya nak cerita hubungan intim suami isteri tu. Orang kata dia dah doa, setuju? Tapi doa yang itu pun dia tak boleh hafal. Faham tak maksud kami tuan-tuan? Jadi macam mana kedudukan kita? Jadi orang yang tak berdoa kepada Allah, tapi kata Allah tadi apa? Orang yang tak meminta kepadaku, maka aku akan murka kepadanya. Tuan-tuan boleh bayangkan tak kehidupan manusia dalam kemurkaan Allah? Tuan-tuan, kalau tak mampu bayangkan kalau tuan-tuan pergi kerja, atasan tuan-tuan tengah marah, tengah bengang, tengah menyirap dengan tuan-tuan. Rasanya aman damai tak nak duduk? Kalau biasa, rehat 1 sampai pukul 2, masuk 2.45, biasa tu, biasa. Kalau nama dia tengah naik dengan dia punya HOD,
Rasa-rasa dia masuk pukul 2, pukul berapa dia masuk betul-betul? Kalau nama tengah naik 2.45 ke 1.45? Faham tak maksud kami tuan-tuan? Bila kita tahu, kita rasa kita kena marah dengan orang, kita akan cuba repair diri kita supaya orang tu nampak kita ni tidak seperti yang dia anggap. Ni budak ni berperangai ni, dia tengah apa ni, tengah diperhatikan. Biasanya orang kalau sedang diperhatikan, lantak engkau lah, kau nak perhati ke tak perhati ke. Katakanlah seorang pekerja sedang diperhatikan, dia sifat dia lantak je kah, atau dia berusaha untuk repair? Biasanya dia berusaha untuk repair. Dan sekarang ni yang saya cuba nak sampaikan tuan-tuan, kita ni dah berulang-ulang bab doa ni, ramai yang ambil remeh. Jadi saya cuma mohon tuan-tuan fikirkan kembali, ya, sebab doa ni ada satu kisah tuan-tuan. Kisah ni saya rasa semua orang dah biasa dengar kisah. Tuan-tuan biasa dengar tak kisah Siti, orang Melayu kita panggil lah Siti Hajar? Biasa dengar? Siti Hajar ni isteri kepada siapa tuan? Nabi Ibrahim. Sebenarnya tidak ada awalannya Siti. Orang biasa orang letak Hajar, orang letak Siti tak? Aisyah letak Siti tak? Khadijah letak Siti tak? Sarah letak Siti tak? Sebenarnya tak ada Siti, ya? Cuma nama. Cuma Siti ni adalah bahasa Arab, short form untuk Sayyidati. Sayyidati ni penghulu kami di kalangan wanita. Sayyidati jadilah Siti. Jadi Siti tu bukan nama. Kalau kata Siti Hajar, tidak tepat. Dia tepatnya adalah Hajar. Okey, baik. Saya nak ceritakan kisah Siti Hajar dengan kaitan bab kita hari ini, doa. Okey tuan-tuan, kita tahu Hajar ini adalah hadiah daripada Fir'aun kepada Sarah. Cerita dia panjang. Jadi Nabi Ibrahim ni dengan Sarah, isteri dia yang pertama, dia sedang bermusafir. Dalam waktu dia bermusafir tu, bekal makan dia habis. Jadi dia kena keluarlah daripada route dia tu, masuklah kawasan yang ada orang, maksudnya sebuah negeri. Sebahagian riwayat mengatakan negeri ni Mesir. Fir'aun yang kita bincang ni bukan Fir'aun zaman Nabi Musa. Fir'aun ni gelaran untuk pemimpin sesebuah negara. Betul kan? Kalau Rom dipanggil Kaisar atau panggil Caesar, betul tak kan? Ada yang panggil Sultan, betul? Ada yang panggil Raja. Ini gelaran, kalau Arab dia panggil Malik, betul tak kan? Okey. Di Fir'aun ni gelaran untuk pemimpin, untuk raja di negara yang kita kenal Mesir. Okey. Jadi Nabi Ibrahim dengan Sarah ni, waktu bekal makan dia putus, dia kena berhenti, kena loading balik lah. Sebab travel, air kena cukup, makan kena cukup. Sebab zaman dulu tak tempat macam kita, tak ada R&R, betul tak kan? Jadi dia kena ada bekal. Dia keluar, dia masuk satu negeri. Negeri ni dalam sebahagian riwayat kata negeri apa tadi tuan-tuan? Mesir. Ni sebelum balik saya tanya ni. Kau jangan angguk-angguk je bang. Okay. Mesir. Dan Nabi Allah Ibrahim dah tahu orang dekat Mesir ni perangai dia pelik. Kalau masuk bawa isteri, biasanya isteri akan kena rampas. Tapi kalau masuk bawa family, faham saya? Yang ada talian darah, adik ke, kakak ke, dia tak akan kacau. Sebab ada abang dia sendiri jaga. Kalau isi dia akan rampas. Jadi bila nak masuk ke negeri Mesir ni, sebagian riwayat, kalau bahasa kita lah, yang jaga perbatasan tu tanya, siapakah yang bersamamu ni? Tanya pada Nabi Allah Ibrahim. Lalu Nabi Allah Ibrahim, kalau dia cakap isteri, risiko tak? Risiko. Kalau dia nak cakap adik-beradik, boleh tak? Tak boleh juga, sebab bohong. Lalu Nabi Allah Ibrahim mengatakan, ini adalah saudariku. Faham tak saya? Dan waktu itu orang faham saudari mestilah adik ataupun kakak. Tapi yang dimasukkan Nabi Allah Ibrahim, saudari ni maksudnya apa? Saudari sesama Islam. Jadi di situ mereka menganggap Nabi Ibrahim bersama adik atau kakaknya, tapi niat Nabi Ibrahim untuk menyamarkan kedudukan Sarah sebagai isteri. Singkat cerita tu masuk. Dan kalau kita lihat tuan-tuan, dalam sejarah peradaban orang-orang Arab, kalau sekarang orang Mesir, wanita cantiknya selalu
suka orang meletakkan kepada seorang wanita yang namanya Cleopatra. Biasa nampak? Biasa dengar tak? Cleopatra. Sebenarnya dalam sebahagian riwayat, wanita tercantik Mesir bukanlah Cleopatra, tapi merujuk kepada Sarah. Kecantikan Sarah ni luar biasa. Tuan-tuan biasa dengar kan kecantikan Nabi Yusuf, betul tak kan? Sarah ni cantik dia memang antara wanita cantik di wilayah Mesir waktu itu. Cuma kalau cerita Cleopatra ni, tuan-tuan, Cleopatra ni originalnya, sekarang kan orang mengatakan cara penjagaan kecantikan ala Cleopatra, betul tak kan? Sebab dia memang diunggulkan disebabkan kecantikan. Tapi sebenarnya Cleopatra bukan diunggulkan di bab kecantikan, tapi diunggulkan bab feminin dia. Sebab Cleopatra ni, kalau sikit cerita dia ni orang yang berkulit hitam. Tapi kenapa dia digilai oleh raja-raja yang ada di Timur Tengah? Kerana cara dia melayan lelaki. Jadi ini kes lain lah. Baik, yang saya nak sampaikan tadi, Sarah ni cantik ke tak cantik, tuan-tuan? Cantik. Bila dia masuk, tuan-tuan, orang-orang, kalau bahasa kita lah, orang-orang Mesir ni memang dah tersebar dah dengan cepat. Kecantikan Sarah ni dah tersebar seluruh pelosok Mesir. Wallahu alam. Kalau kita sekarang ada grup, WhatsApp grup kan, tak tahu waktu tu macam mana dia spread berita tu. Sampaikan berita kecantikan Sarah ni sampailah kepada Firaun. Cerita, tuan-tuan, ini kita nak bincang tentang doa. Kita ambil kisah ni. Kemudian, macam mana Firaun dengar cerita ada perempuan cantik masuk negeri dia orang, memang bahasa kita mengenyam lah. Akhirnya dia pun invite Nabi Ibrahim dengan Sarah datang menghadap ke istana. Ini cerita ni saya rasa semua orang pernah dengar. Sampai di istana, Firaun punya taktik dia masuk bukan serentak, masuk bergilir-gilir. Yang masuk dulu Sarah. Tuan-tuan, cantiknya Sarah. Firaun ni ketika melihat Sarah, ini di sinilah sebahagian pengkaji sejarah mengatakan kecantikan Sarah yang luar biasa. Ketika Firaun melihat Sarah, Firaun terus naik kejantanannya, kalau bahasa kita apa tuan-tuan? Terus bergairah, syahwat dia sampai dia langsung nak terkam Sarah. Tuan-tuan boleh bayangkan kecantikan Sarah dari sudut luarannya. Padahal tuan-tuan, Firaun ni kalau dia nak perempuan di zaman dia, senang ke susah? Senang. Orang nak mati nak hidup pun dia boleh buat, betul? Tapi sebabkan kecantikan Sarah memang cantik, pertama sekali pandang Sarah, dia terus, bahasa kita terus terkam Sarah. Tapi bila dia terkam Sarah, Sarah berdoa, apa jadi kepada Firaun? Paralyzed kan? Dia lumpuh. Bila dia lumpuh, Firaun kata, aku minta maaf, doa tolonglah kembalikan aku seperti sedia kala. Lepas tu Sarah kata, okey, janji tak buat, okey, singkat, Sarah pun doakan. Sarah doakan, dia pulih balik. Dia pulih balik, tuan-tuan. Bila pulih, nafsu dia naik balik nak memberontak balik, dia terkam lagi sampai 3 kali. Ini cerita kita singkatkan lah. Akhirnya apa kata Firaun? Ternyata sesungguhnya engkau bukanlah manusia. Dia kata engkau ni tukang sihir, dia kata. Tapi dia singkatkan cerita, apa tujuan kau masuk ke negeri kami? Dia kata kami datang sini putus bekal, kami perlukan bekal. Akhirnya Firaun pun berikanlah dia keperluan yang diinginkan. Di sinilah Firaun tadi kan dah jatuh hati ke belum dengan Sarah? Dah. Akhirnya Firaun juga menghadiahkan Sarah khadam. Khadam ni apa? Hamba. Sebab dia kata, wanita secantik engkau mustahil akan mengurus dirimu sendiri. Maksud dia kena ada assistant yang nak tolong dia. Akhirnya Firaun menghadiahkan kepada Sarah khadam, pembantu. Tuan-tuan, harus dikenal pasti, khadam istana dia ada 2. Kalau khadam tu dalam istana berbeza dengan khadam yang di luar istana. Firaun ni punya perangai, khadam dalam istana adalah khadam yang betul-betul selektif. Maksudnya apa? Biasanya khadam dalam istana adalah pemaisuri-pemaisuri daripada kerajaan yang dia dah takluki. Faham tak? Dia serang satu negeri, satu negara, dia menang negara tu, dia rampas negara tu, nak sakitkan hati raja tu, isteri orang tu diambil jadi hamba abdi dalam istana. Jadi
Yang dihadiahkan tadi itu adalah khadam istana. Berarti khadam istana originally biasanya daripada kalangan siapa tuan-tuan? Pemaisuri raja yang Fir'aun dah takluk. Yang diberikan tu ada juga meriwayatkan, siapa tuan-tuan? Agak-agak dah dapat bayangkan ni. Siapakah khadam yang diberikan kepada Sarah tadi? Hajar. Dihajar ni bukan sebarangan orang. Ini riwayat yang lain. Singkatkan kisah. Cerita panjang sangat ni. Singkatkan betul. Dia pun keluar, travel, dia dah teruskan perjalanan dia. Cerita dia, Sarah dengan Nabi Ibrahim dapat anak ke tak dapat anak waktu tu? Belum ada anak. Jadi sebagai isteri, ini Sarah kata, dia bagilah Nabi Ibrahim nikah dengan, ataupun berhubungan dengan Hajar tadi. Singkat cerita, Hajar pun mengandung. Ini antara satu karakter orang perempuan yang kita kena faham. Bukan merendahkan orang perempuan, tapi lelaki kena faham karakter orang perempuan. Yang jadinya Nabi Ibrahim nikah dengan Hajar, siapa yang suruh tuan-tuan? Assalamualaikum. Ni bukan tak tahu bang, saja nak tengok muka on tak on ni. Siapa yang, dia yang gila nak ke? Bahasa kita lah, teria nak ke, atau Sarah yang over? Sebab tapi bila Hajar mengandung, hamil, dia marah. Boleh faham? Padahal siapa yang suruh? Dia yang suruh. Jadi Mika, kalau bini Mika suruh, Mika hati-hati. Jangan percaya sangat. Dia yang suruh, tapi dia boleh yang marah. Ini memang psikologi wanita. Sampai ke Nabi Ibrahim terpaksa menyembunyi Hajar. Tak boleh disembunyikan. Orang mengandung, akhirnya bersalin tak? Bersalin. Sebahagian riwayat mengatakan kemuncak kisahnya tu bila bersalin, tersebar tak kisah Hajar bersalin? Tersebar. Dengar tak si Sarah? Dengar. Marahnya, cemburunya Sarah waktu itu sebahagian riwayat memuncak-muncak. Tuan-tuan, kita tak ada berniat nak mencerita keburukan Sarah. Faham maksud kami? Ini sejarah dan kita harus pelajari macam mana psikologinya wanita. Sebab hari ramai rumah tangga gagal, lelaki tak nak faham perempuan, perempuan tak nak faham lelaki. Itu sebenarnya. Baik. Waktu itu apa kata Sarah? Mana Hajar? Kalau aku dapat, akan ku potong-potong Hajar. Dan benda tu bukan saja ugutan biasa, sampaikan level Nabi Ibrahim diwahyukan Allah melarikan Hajar dengan anaknya. Faham tuan-tuan? Sebab itulah kenapa Nabi Ibrahim bawa lari Hajar. Sebab level dah nak kena bunuh dengan Sarah. Akhirnya Nabi Ibrahim pun melarikanlah Hajar tadi dengan anak. Tuan-tuan, dia baru bersalin. Kalau bahasa kita, dah habis pantang belum dia agak ni? Belum. Nabi Ibrahim dalam riwayat mengatakan tak nak Sarah boleh detect. Waktu dia bawa Hajar naik tunggangan ni, dia ikat di tunggangan tu dengan guni yang berat. Tuan-tuan tahu guni kan? Guni kan, benang ni kan besar-besar kan? Jadi guni tu berat. Untuk apa? Nanti bila tunggangan tu lalu tapak kaki tunggangan tu akan terhapus dengan guni tu, supaya tak dapat dikesan. Serius dia nak kena bunuh ni? Serius ke tak serius ni? Jalan. Bila jalan sampai satu titik, turun wahyu, tinggalkan anak semua. Okey, itu kerja. Ini cerita dia. Lalu Nabi Ibrahim pun pergi. Tinggal, cerita ni panjang, saya singkatkan. Nabi Ibrahim pergi, tinggal siapa? Hajar dengan Nabi Ismail. Okey. Right. Ustaz tak cerita lain ni Ustaz. Ni cerita budak-budak Ustaz. Kita orang dah hafal semua. Tu yang tak layak nak dengar tu. Tak, dah hafal. Kalau tanya nanti ni. Singkat cerita, bekal makan habis, bekal air habis, betul? Tuan-tuan, Nabi Ismail menyusu badan. Kalau mak tak minum air, mak boleh produce susu tak? Tak. Kalau susu tak ada, budak anak menyusu badan, nangis ke duduk diam? Tuan-tuan boleh bayangkan, padang pasir, tak ada sesiapa, tak ada kemah, tak ada apa, tinggal kat padang pasir seorang-seorang tuan-tuan. Ini adalah psikologi wanita lah. Tapi kita tak bincang tuan. Singkat cerita, Nabi Hajar bila anak dia dah menangis, okey. Isteri kepada seorang nabi, tuan-tuan rasa Hajar ni berdoa ke tidak? Pasti berdoa. Tapi dia hanya tinggal berdoa saja ke atau dia berikhtiar tuan-tuan? Cuba kita tengok ikhtiar. Ini kaitan doa dengan ikhtiar. Yang mana orang hari ini kadang-kadang hanya sibuk dengan doa, tak berikhtiar.
Ini namanya kelompok Qadariyah. Makhluk tak berkuasa, hanya Allah je yang berkuasa. Sampaikan kalau buat salah pun, ini memang takdir Allah, aku berdosa. Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini takdir Allah. Tapi kita ada kemampuan tak? Assalamualaikum. Kita ada kemampuan tak? Ada. Nak makan, kita ada kemampuan bergerak. Memang, ini yang kita nak blend. Takdir Allah dan juga kemampuan kita dalam berikhtiar. Kadang-kadang orang hari ini sukar nak faham. Ada orang ekstrim berdoa Allah semata-mata tanpa dia nak berikhtiar pun. Betul? Oh, ni ada perjuangan itu ini, jual rumah, jual ini. Allah Maha Agung. Mana faham tuan-tuan? Ya, Allah Maha Agung, tapi tugas kita sebagai manusia setelah berdoa kena buat apa? Ikhtiar. Ini orang Qadariyah. Terbalik pula, ada orang hanya berikhtiar, mentuhankan dirinya, tak nak berdoa. Ramai sikit ni. Banyak. Tapi jangan angkat tangan lah. Banyak. Okey tuan-tuan. Hajar, bila anak dah nangis semua, dia dah doa. Dah doa, dia mula berikhtiar. Tuan-tuan, dia letak Nabi Allah Ismail dekat kawasan, sebahagian mengatakan kat Kaabah tu, Hijr Ismail, asalnya kat situ. Kemudian dia pergi ke Bukit Sofa. Tuan-tuan yang pernah pergi umrah, kawasan Kaabah dengan Bukit Sofa, dekat ke jauh? Kalau nak tinggalkan budak masih merah lagi, dekat ke jauh? Jauh. Satu. Yang kedua, Hajar tadi baru habis bersalin ke dah habis pantang lepas kita? Baru habis bersalin. Tuan-tuan, ini pelajaran dalam kita bekerja, berusaha, menggunakan kederat. Jangan berlapang dada, jangan hanya nak menyerah, serahkan pada takdir. Bukan. Cuba tengok Hajar, ketika dia nak pergi Bukit Sofa tu, berapa? Lebih kurang 100 meter? Ada? Ha? Lebih kurang lah. Tepat sangat pun Mika bukan boleh nak ukur pun. Lebih kurang 100 meter. Tuan-tuan, macam mana perasaan Hajar pergi ke Bukit Sofa, tinggal anak yang jaraknya lebih daripada 100 meter. Rasanya hati dia tenang ke risau tuan-tuan? Kala jengking, ular, betul tak kan? Risau ke atau dia happy tuan-tuan? Risau. Perasaannya saja dah betul-betul mencengkam. Fizikal dia perempuan lalu padang pasir panjat Bukit Sofa tu. Orang dalam keadaan pantang panjat Bukit Sofa. Bukit Sofa tu tuan-tuan originalnya kalau sekarang bangunan-bangunan 2 tingkat. Bukit dia panjat. Duduk kat situ, tercongok kat situ. Dia nak tengok kalau ada orang lalu lalang. Kan ceritanya semua tahu kan? Lepas tu ada tak ada? Assalamualaikum. Bang, backup sikit bang. Ada ke tak ada? Ha? Tak ada. Turun kan? Lepas tu, balik terus ke? Dia pergi ke Marwah. Jauh tak? Jauh. Pergi ke Marwah panjat lagi. Tuan-tuan, ini perbuatan sampai 7 kali yang kita buat sa'i tu. Dia dah kerahkan semua tenaga, dia dah kerahkan semua fizikal, dalaman. Tuan-tuan bayangkan jarak yang dia pergi panjat Sofa Marwah, apa dia rasa dengan anak dia tuan-tuan? Inilah kadang-kadang berkorban perasaan. Berkorban perasaan. Kadang-kadang kita nak berkorban perasaan pun kita tak mampu. Lagi-lagi nak berkorban fizikal. Risau anak dekat rumah, risau itu dekat rumah, meniaga elok ke tak elok. Hajar korban perasaan tak? Tuan-tuan, tak ada manusia dengan manusia yang lain yang paling rapat hubungannya kecuali anak yang sedang menyusukan dengan ibunya. Mak ni kalau bekerja, dia boleh rasa anak dia menangis, betul tak? Sebab dia punya rapat. Tapi tuan-tuan, itulah perjuangan Hajar, ikhtiar Hajar setelah berdoa. Lepas tu dia balik-balik, betul? Dah tak dapat lah. Dia balik. Bila dia balik, akhirnya Allah mengutus malaikat daripada langit turun ke bumi. Akhirnya ada yang mengatakan Jibril, ada yang mengatakan sekian-sekian. Tapi malaikat ini, tuan-tuan, malaikat ada sayap kan? Dan malaikat ini menghunus, apa menghunus? Mencocokkan hujung sayapnya di tanah di kawasan yang berhampiran dengan Nabi Ismail. Jadi dicocokkan tanah di hujung sayapnya, boleh bayangkan dicocokkan sayapnya, kemudian terpancutlah air Zam-Zam. Cerita air Zam-Zam sebab hentakan kaki Nabi Ismail itu cerita Israiliyat.
Dalam Bukhari bukan daripada itu. Malaikat turun, cocokkan hujung sayapnya di kawasan tanah yang berhampiran dengan Nabi Ismail, kemudian terpancurlah air Zam-Zam. Itu cerita semua faham, okey? Okey, pelajarannya tuan-tuan. Kita umat Islam yang di bawah Nabi Muhammad SAW, rukun Islam kita antaranya apa yang paling akhir? Haji. Haji ni ada wajib, ada sunat. Sunat umrah lah. Tuan-tuan, orang kalau pergi haji, pergi umrah, tak tawaf, tak sa'i, sah ke tak? Tak. Okey, sekejap. Kenapa cerita tawaf, cerita sa'i, ini bukan cerita daripada Nabi Muhammad SAW? Bukan ada hajar ni, cerita ni di zaman Nabi Muhammad ke di zaman Nabi Ibrahim? Di zaman Nabi Ibrahim. Tapi dimasukkan dalam di zaman Nabi Muhammad untuk kita umat Islam ni pergi umrah, pergi apa semua ni, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, orang hanya pergi umrah tak? Tapi pergi umrah dan macam pergi bercuti, pergi balik je. Ini kadang-kadang hati-hati dengan ilmu. Tuan-tuan, ulama mengatakan, kenapa Allah perintah kita tawaf dulu kemudian sa'i? Betul? Di sini ulama mengeluarkan pelajarannya. Tawaf itu adalah merujuk kepada kita mengelilingi Kaabah. Maksudnya, Hajar tadi, dia dah berdoa di kawasan Hijr Ismail tu kan? Kat situ, kat makam Ibrahim tu. Dia dah berdoa nak minta air. Jadi, kita ni perbuatan dalam bumi ni, pertama sekali, kalau kita nak buat sesuatu, kita kena buat apa dulu? Doa. Seperti mana orang umrah, orang haji, pertama sekali mesti tawaf. Tawaf ni simbolik kepada kita, kepada Allah dulu. Minta dengan Allah dulu. Istikharah dengan Allah dulu. Doa. Lepas itu jangan berhenti. Pergi berikhtiar. Faham? Jadi berikhtiar ni, cuba kita renung balik kisah Hajar tadi. Dia berikhtiar lepaskan batuk di tangga je ke, tuan-tuan? Assalamualaikum. Pergi panjat tak dapat, turun balik ke? Tak, 7 kali diulang. Betul-betul ikhtiar. Jadi tugas kita, lepas kita pertama sekali berdoa. Lepas berdoa kena buat apa? Berikhtiar. Lepas tu tuan-tuan, baru tawakal. Jangan pernah mengatur-ngatur Allah. Ya Allah, kenapa engkau tak bagi sekarang? Aku dah kerja gila-gila tapi tak dapat. Faham? Tuan-tuan, maha kuasanya Allah. Allah boleh bagi apa yang kita minta, sama ada dengan cara kita bekerja, kita dapat, ataupun dengan cara kita tak bekerja, Allah tetap bagi. Contohnya, Hajar tadi, dia panjat Safa Marwah, dia nak cari apa, tuan-tuan? Air. Dapat tak dia air? Tak dapat. Tangan dia tak dapat. Tapi dia dah melakukan tugas manusia, tugas hamba. Apa dia? Berdoa dan berusaha. Bila dia dah berusaha, tuan-tuan, Allah akan bagi. Cara apa? Terserah Allah. Ternyata Allah turunkan malaikat bagi dia air. Jelas, tuan-tuan? Sebab itulah, lepas Nabi Allah Ibrahim siapkan Kaabah, Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah panjat satu bukit. Kalau sekarang bukit itu, ada riwayat mengatakan Bukit Abi Qubais. Ada meriwayatkan Nabi Ibrahim suruh panjat dekat makam Ibrahim. Makam tu staple, bukan makam tu kubur, bukan. Jadi Nabi Ibrahim ni ketika dia nak susun Kaabah tu, jadi bila batu tu disusun dah tinggi, dia dah tak boleh nak susun dekat atas kan. Jadi dia panjat satu staple. Lepas tu Nabi Ismail angkat batu tu pas dekat Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim baru letak dekat atas Kaabah. Tuan-tuan rasa besar ke kecil Nabi Ibrahim ni? Menyusun batu sebesar-besar tu. Siap je Kaabah, Allah suruh perintah Nabi Ibrahim, panggil seluruh manusia di bumi datang ke Mekah untuk beribadah di Mekah, di Kaabah. Waktu tu Nabi Ibrahim sempat bertanya, bagaimana mungkin suaraku sampai ke seluruh pelosok dunia ya Allah? Lalu Allah mengatakan, kau buat kerjaku, aku buat kerjaku, kata Allah. Lalu Nabi Ibrahim pun panjatlah, ada riwayat kata panjat Bukit Abi Qubais. Lalu Nabi Ibrahim pun menyeru kepada manusia, wahai seluruh penduduk bumi, wahai seluruh manusia, Allahmu, Tuhanmu sekarang sudah memiliki rumahnya di Kaabah, datanglah beribadah kepada Kaabah. Dalam riwayat mengatakan, Ibn Kathir mengatakan, suara Nabi Ibrahim ini dibawa oleh malaikat sampai ke seluruh pelosok dunia. Semua manusia yang ada di dunia waktu itu sampai berita ni. Ini dalam Ibn Kathir. Yang bawa suara Nabi Ibrahim itu siapa? Malaikat. Tak berhenti di situ, tuan-tuan. Suara ini juga sampai ke alam rahim. Baby-baby yang kat dalam perut tu, sampai tak dengar seruan ni? Sampai. Tak berhenti di situ, tuan-tuan. Suara ni dibawa oleh malaikat, lepas tembus langit ke-7, masuk ke Lahul Mahfuz,
masuk ke alam roh. Kita waktu tu rasanya zaman Nabi Ibrahim, kita kat mana tuan-tuan? Assalamualaikum. Kita kat mana? Alam roh. Dan kita semua ni dah dengar tak seruan tu? Sebab itu tuan-tuan, saya nak cuba tanya, yang belum pernah pergi umrah, teringin pergi ke tak teringin? Yang tak teringin ni aku talkinkan kan ni. Teringin ke tak teringin tuan-tuan? Yang dah pergi, dah tahu keperitannya, kesusahannya, nak pergi lagi ke tidak? Sebab apa? Kita memang sudah diseru. Antara bukti yang kukuh kita diseru tuan-tuan, bila kita pergi umrah, nanti kita akan sampai masa umrah ni bermula di miqat. Tahu miqat? Perbatasan kita ambil niat. Bila kita dah ambil niat dekat miqat, di situ nanti kita akan bertalbiyah. Apa ucapan talbiyah tuan-tuan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Biasa dengar kan? Apa maksudnya? Dengar Ya Allah, aku datang kepadamu ya Allah. Ya Allah, aku sahut seruanmu ya Allah. Labbaik Allah, aku datang ya Allah. Tuan-tuan, istilah labbaik Allah ni, orang jawab salam tapi tak dengar siapa yang bagi salam. Mika contoh tidur dekat rumah dengan orang rumah lah, orang rumah sendiri lah. Tiba-tiba rumah bangun, dia kata Waalaikumsalam warahmatullahi. Seram tak bang? Ni siapa yang seru kau ni jahoi? Betul tak kan? Mesti bukan Waalaikumsalam, mesti awalnya Assalam. Kalau orang cakap Waalaikumsalam atau Waalaikumsalam, kita risau tak? Ada tanda tanya tak? Sama juga labbaik Allah ini sambutan kepada orang yang sudah dipanggil. Tapi bila panggilannya? Mana faham tuan-tuan? Dan kadang-kadang yang menyedihkan, bukan mutawif lah. Kadang-kadang saya tengok, bukan nak komplain tak, dalam masa dia dalam berihram tu, labbaik Allahnya 5 minit, lepas tu menyanyi, betul? Lepas tu, faham maksud kami? Cerita sana, cerita sini, main handphone. Tuan-tuan, sekarang ni kita sedang menghadap Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kadang-kadang Wallahu'alam, ilmu ni harus, kita kena tahu ilmu tuan-tuan. Baik tuan-tuan, kesimpulannya yang saya nak bincangkan hari ini, itulah yang dikatakan doa. Tuan-tuan tanya diri sendiri, jawab sendiri ya. Sudahkah semua harapan, keinginan, tanggungjawab kita doakan pada Allah? Anak kita, isteri kita. Dah ustaz tu Rabbana atina fid dunya hasanah, dah cover semua ustaz. Cover memang cover bang. Betul tak kan? Mika je yang minta lebih. Mika tak pernah rida pun. Betul tak kan? Jadi kalau nak minta lebih spesifik, nak anak pertama macam ni, isteri pertama, boleh isteri pertama. Gelak je lah. Yang gelak boleh isteri macam ni. Betul tak kan? Nak career macam ni, nak badan sihat macam ni, nak dapat itu, tak nak ini, tak nak itu, nak hilang penyakit ini, nak settle masalah ini. Tuan-tuan, tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah kecuali doa. Dan yang paling kita takutkan, orang yang tak berdoa, Allah hukumi apa tadi? Sombong. Dan orang yang tak berdoa, Allah akan apa? Suka ke murka? Pertanyaannya, apakah kita sedang dimurkai Allah? Boleh jadi kita sedang dimurkai oleh Allah kalau kita belum berdoa semua perkara di bumi. Tuan-tuan, sahabat punya level doa sampai selevel selipar putus pun minta pada Allah. Kita macam mana bang? Kita macam mana kadang-kadang? Maksudnya kita tak ikut sertakan Allah dalam kehidupan kita. Kemudian bila ada masalah, semak, tension, balik kepada siapa? Allah. Betul tak kan? Tapi bila buat sesuatu tak nak masuk sertakan Allah. Jadi tuan-tuan, mulalah daripada hari ini. Bermula dengan doa masuk tandas. Hafal tak doa masuk tandas? Assalamualaikum. Kalau Mika jawab dah, tak ada, tanya seorang-seorang. Apa doanya? Allahumma barik lana. Betul? Doa masuk tandas hafal, doa keluar tandas hafal, doa masuk masjid, masuk musola, masuk surau, apa dia? Betul? Hafal tuan-tuan. Minimum, sebab itu tuan-tuan, ni Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu doa ke tidak?
dari Quran. Doa ni tuan-tuan adalah insurans. Tahu insurans tak? Ya Allah, jangan kau hukumi aku, jangan kau berikan aku salah kalau aku terlupa dan aku tak tahu, ya Allah. Sebelum ni kita tahu tak kalau kita tak berdoa termasuk orang yang dimurkai Allah? Tak tahu. Dan kita tak berdoa pun. Dosa tak? Dosa. Tapi ada insurans tak cover? Apa doa tadi? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Balik-balik doa juga tak ni? Doa juga. Jadi tuan-tuan, bermulalah. Cuba tanya diri sendiri. Jangan sampai orang tanya. Doa masuk tandas apa? Doa keluar tandas apa? Doa masuk masjid apa? Doa masuk rumah apa? Doa keluar rumah apa? Doa hubungan suami isteri apa? Faham? Tak apa Ustaz, aku bujang. Yang bujang lain cerita bang. Yang tak bujang kadang-kadang. Doa berhubungan suami isteri pun kadang-kadang tak tahu. Padahal itu adalah kehidupan orang berumah tangga. Jadi tuan-tuan, mungkin itu saja yang dapat kita kongsikan bersama. Kesimpulannya apa? Mula-mulalah tadah tangan, mulalah meminta kepada Allah. Minta pada orang, orang menyampah tengok bang. Minta pada Allah, Allah suka. Tak minta yang Allah marah. InsyaAllah semoga kita termotivasi untuk berdoa. Subhanakallah wa bihamdi syada an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.